Assalamualaikum and welcome my channel. Sebelum tu mana ucap selamat hari Assalamualaikum and welcome my channel. Okay guys, sebelum tu mana ucap selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Apa man nak buat video kali ni, man nak share dengan hampa berita gembira, man dah capai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Okay, tu boleh dikategorikan berita gembira lah. Okay guys, video kali ni man nak share dengan hampa macam mana man boleh dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan hanya 13 video saja. Kan boleh dikatakan yang first kali kita kena faham dulu cara kerja YouTube. Macam mana algoritma YouTube tu dia boleh buat video kita, macam mana dia boleh menjadikan video kita tu meletup, macam mana dia boleh mengesyorkan kepada orang lain, macam mana cara kerja dia. Algoritma apa atas man pun tak tahu nak sebut dia, man tak pandai sangat kan. Algoritma YouTube ni dia bekerja dengan cara kalau orang tonton, orang yang awal tonton video kita tu, dia cuma stay sekejap saja, dia tak akan showkan kepada orang lain. So penonton tu dia boleh stay sampai 4 minit 5 minit, dia akan showkan kepada orang lain. Tu je cara dia. Kalau orang tu tambah pula dengan butang like, dengan komen-komen, dia akan boostkan video kita ke tempat-tempat lain supaya orang boleh tonton juga. Okey, yang seterusnya macam mana YouTube ni bekerja, dia akan mengesyorkan video kita. Macam mana dia nak syorkan video kita? Okey, ni tip dia. Ni hampa kena fokus baik-baik nah. Macam mana YouTube ni bekerja? Tonton kita yang 200 orang yang pertama tu, kalau dia boleh stay lama sampai 4 minit 5 minit, level pencarian tu dia akan disyorkan kepada YouTube. Kalau hampa boleh tengok dekat tepi sini kan, macam tu cara kerja dia. Kalau kita boleh buat video kita disyorkan macam ni, tak mustahil, memang boosting, boom, meletup gitu tau. Kita kena buat penonton tu tertunggu-tunggu, tertanya-tanya, dan dia boleh stay sampai 4 minit 5 minit ke atas. Okay, ada satu lagi kelebihan, kalau kita boleh buat orang tu, penonton itu dia boleh stay sampai 4-5 minit. Jadi kalau orang tu dia boleh stay sampai 4-5 minit, kalau dia tak subscribe video kali ni pun, jadi kalau kita post next video pun, dia akan dapat lihat, dia akan naik kat muka depan. Dia akan nampak setiap sekali kita post, dia akan nampak walaupun dia tak subscribe. Okey, yang seterusnya kita masuk bab analisis ataupun mengkaji dulu YouTube yang dah berjaya, channel-channel yang dah berjaya. Mapi masuk kat channel-channel depa ni yang dah ada subscriber sampai beratus-ratus ribu. Jadi mapi masuk kepada channel depa, mapi scroll yang paling bawah sekali. Kita jangan tengok dekat bila dah depa berjaya. Depa berjaya sebab orang dah kenal. Jadi mas scroll ke bawah. Rupa-rupanya depa ni buat tutorial ataupun buat video-video yang orang kata manfaat pada orang. Jadi orang akan kenal dulu. Dia tak terus buat vlog. Kalau buat vlog saja tu, siapa nak kenal hang siapa? Betul tak? Hang siapa yang aku nak tengok hang? Live hang. Depa ni buat video tu yang mula-mula sekali, depa buat video cara-cara memasak, tutorial di awal dulu, apa semua bagi orang kenal depa. Jadi dekat situ man boleh nampak kat situ awal-awal sebelum kita nak buat vlog ataupun nak buat cerita-cerita pasal live hidup kita sendiri ni kan. Kalau boleh lah hindarkan dululah. Sebab tu macam orang kata apa, sebab orang tak kenal kita, tapi kita duduk tunjuk live kita ni siapa, mereka nak tengok kita. Kalau kita artis, kalau kita ni Insta famous, TikTok famous, bolehlah mereka nak follow kan. Sebab mereka tak kenal kita, jadi benda tu sia-sia bagi malah. Seterusnya, bahagian paling penting bagi Ajmal lah, bahagian cipta video yang berkualiti, bukannya video kuantiti. Kita perlu cari video yang berkualiti, bukannya video tu kita main upload sampai membabi buta tak tahu apa benda aku cakap ni. Beza tau, kualiti dengan kuantiti. Kita kena kerjakan kualiti. Sebab apa? Nanti kalau kita dah monetize nanti, kita stay buat video yang sama, video yang tak apa-apa, yang tak mendatangkan faedah kepada orang, jadi orang tak akan tonton dan orang tak akan subscribe. Sebab apa? Sebab tak mendatangkan faedah kepada mereka. Okey guys, yang seterusnya kita mencipta video berkualiti dan mencipta pelanggan tetap. Apa maksud dia tu?
Contohnya macam di awal memasak, cara-cara, tutorial, review dan sebagainya lah kan. Apa maksud pelanggan tetap? Cipta pelanggan tetap ni contoh dia macam ni. Dia tak tahu pun channel kita ni wujud dan dia tak tahu pun apa yang ada isi kandungan kat channel kita. Tapi kalau kita buat video kita tu ada manfaat kat dia, jadi dia akan terus menonton. Jadi kalau dia nak belajar memasak, dia akan pergi ke channel kita sebab dia tahu dah channel tu memang ada manfaat resepi memasak. Tu contoh dia lah. Jadi kalau lepas-lepas ni kalau kita push bab-bab memasak pun dia akan tonton sebab apa, dia minat memasak. Untuk permulaan, untuk orang nak kenal kita, kita tak boleh buat video yang tin kosong. Umpamakan tin kosong, kita cakap-cakap popa tapi tak ada isi. Dia tak ada manfaat kat orang tu. Jadi dia umpama macam tin kosong lah kan. Seterusnya kita kena faham, video kita nak fokuskan kepada siapa, ke audiens mana, ke orang muda, budak-budak dan orang dewasa, orang tua. Tapi pendapat Ajmal lah, YouTube ni kebanyakan orang-orang muda. Kalau Facebook, dia lebih kepada orang-orang tua. Sebab tu kalau Facebook ni, kalau hampus buka-buka benda hak yang tak bermoral ke apa, mesti kena kecamnya lah. Kalau YouTube ni kebanyakan orang-orang muda lah. Sebab tu kalau hampa tengok channel Isa, channel Aman Natahan tu, kebanyakan semuanya orang-orang muda. Budak-budak yang bayar-bayar macam daripada umur 20-an sampai ke 30-an. Kalau Facebook, dia lebih fokus kepada orang yang lebih tua lah. Itu maksud dia, kita kena fokuskan yang mana dulu. Channel ni kita nak fokuskan untuk orang dewasa ke orang muda. Okey, ni last sekali lah. Hampa kena fokus baik-baik lah. Sebelum ni memang pernah buat video, vlog lah apa semua. Dalam 200 view tu pun memang nak dapat macam tu pun memang kena tunggu sampai 2 bulan, 3 bulan baru dapat 200 view lah. Tapi kalau hampa guna tip ni memang cun, memang tepat punya. Hampa buat video ikut bermusim. Bermusim ni maksud dia hampa kalau contoh macam Ajmal hari tu, Ajmal buat bulan puasa. Bulan puasa tu kita boleh buat macam-macam. Contoh dia kan musim tu kan musim nak raya. Jadi kalau musim nak raya ni banyak tajuk yang kita boleh buat dan banyak video yang kita boleh buat. Contoh dia yang duk tengah viral lah, Maria Spirit. Jadi Ajmal buat Maria Spirit. Hampa jangan duk tiru pula, ni konten ni bagi Ajmal lah, bagi Ajmal tak berfaedah sangat lah. Tapi boleh juga lah dia meletup kan. Hampir-hampir 100,000 view jugalah. Daripada video tu Ajmal dapat 1000 lebih subscriber dan Ajmal dapat dalam 8000 jam tayang. Sebelum ni nak dapat 1000 jam tayang tu makan masa dekat-dekat 2 bulan lebih. Tapi ni dia bagi sekaligus dapat 8000 jam tayang. Tu bonus lah. Cara-cara buat ketupat, cara-cara buat lemang, cara-cara jahit baju raya, cara-cara pasang lampu lit lap, cara-cara make up nak raya untuk bulan puasa lah. Ada lagi bulan-bulan lain. Contoh itu yang maksud dia bermusim. Bulan ni musim puasa, kita cerita pasal puasa. Tak kisahlah kalau vlog tu dia ada input output pun kira manfaat dekat orang, kira okey lah. Kalau video kalau musim raya, kita buat cara musim raya, main mercun dan sebagainya kan. Contoh dia macam tu lah. Itu kalau bulan tu merdeka, kita cerita lah pasal merdeka lah, cara buat baju merdeka kan. Contoh. Kesimpulan kat sini, tuduhan ke semua daripada mam popek-popek tadi, kesimpulan dia mudah aja. Buat vlog ke, buat cerita ke, filem, drama ke, apa ke, yang penting setiap video yang kita buat tu dia ada input dia. Dia ada dia punya manfaat dia kepada orang lain. Tak kisah kalau hang boleh menghiburkan orang, boleh buat orang gelak pun, hak tu pun dikategorikan manfaat dekat orang. Kalau orang tu sedih-sedih putus cinta kan, sekurang-kurangnya dia tengok video hang tu, hak yang lawak-lawak tu clear lah tu, dia boleh gelak kan. Tu contoh dia lah kan. Dia ada lagi macam-macam video-video lain. Kalau nak buat challenge pun, bagi challenge tu yang bermanfaat. Contoh challenge yang bermanfaat dia, contoh dia macam ni, hang buat challenge tu orang gelak-gelak tu, tu dikategorikan manfaat jugalah tu. Tu contoh. Dan di awal dan sebagainya kan, kalau hang boleh menyanyi pun tu dikategorikan manfaat buat orang. Lagi satu yang orang suka duk buat tu prank kan. Prank ni pun kalau bagi Ajmal lah, ada dua prank. Ada prank hak boleh buat, ada prank hak yang tak boleh buat. Kalau sampai orang tak suka tu, prank
Kalau macam tu lebih baik tak payah buat lah. Buat prank yang bagi orang gelak-gelak, tapi gelak dia tu dapat pahala, bukannya gelak dapat dosa. Tak gitu bang. Sebenarnya Man nak kongsi banyak lagi tip, tapi tunggu next video lah, sebab video ni pun dah panjang dah ni, dah lebih daripada 10 minit lah. Sebenarnya Man pun tak pandai sangat, tapi Man berani cerita sebab Man dah buat, Man dah cuba, berjaya, Man akan kongsi dengan hampa lah. Kalau Man tak berjaya, Man tak sembang buhung kat sini. Kalau Man tak berjaya, Man cerita kat hampa perempuan-perempuan pun buat apa kan. Semoga hampa pun boleh berjaya jugalah mencapai monetize. Okay guys, takat tu dulu video. Jangan lupa komen, like and share, dan komen di bawah apa yang hampa nak dan apa yang berguna untuk hampa, boleh komen kat bawah. Next time Man boleh buat video yang bermanfaat untuk hampa. Assalamualaikum.